Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya kasihi dan saya hormati Tuan Imam Ustaz Abdul Somad, ahli jurukuasa masjid, khususnya kepada ahli jemaah sekalian. Dan insya-Allah malam ni kita, kerana masa tu terhad, nak bicara banyak benda. Tajuk tu kecil ya, tajuk sikit, tapi benda yang ada dalam tajuk konten saya tu banyak. Jadi kita kena pergi laju-laju. Kalau tak silap saya, tuan-tuan dah diedarkan kepada tuan-tuan ada buku kecil, kan? Kita akan pergi laju ikut step yang dia bagi sini. Kalau ikut di sini, dia ada dua tajuk di sini, kita kumpul sekali, iaitu berkenaan dengan akikah dan korban. Tapi fokus kita malam ni kepada apa? Korban lah, muka surat 14. Kita fokus kepada korban. Jadi sebelum kita pergi kepada korban, saya nak mukaddimah sikit lah, kan? Sebenarnya kalaulah kita melihat kepada sejarah ibadah korban ini, rasanya tak ada orang yang akan melepaskan peluang untuk melakukan ibadah korban. Kerana Nabi Allah Ibrahim, orang yang bermula di situlah sejarah kata korban ni. Dia, saya cakap bahasa mudah, dia tak ada anak. Dia duduk perang kaum dia, seorang-seorang dia, duduk perang kaum dia, sampailah ringkas cerita dia. Orang tok dia dalam api. Ni cerita dia. Orang tok dia dalam api. Lepas pada orang tok dia dalam api itulah, kalau tuan-tuan buka dalam surah As-Saffat, dalam surah As-Saffat, tuan-tuan boleh tengoklah. Lepas pada orang tok dia dalam api itulah, dia kata inni zahibun ila rabbi sayahdini. Sebelum tu banyak cerita dia cari Tuhan, jumpa dengan bintang, tak hilang bintang, kan? Kemudian jumpa dengan bulan, hilang bulan, jumpa dengan matahari, hidup mengaku Tuhan lah kali. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, bertemulah dengan Allah, dengan Tuhan. Dapatlah dia Tuhan yang sebenar. Kemudian dia duduk dikeliling oleh kaum yang menyembah patung-patung berhala. Last sekali cerita dia katok habis patung berhala tu, orang tok dia dalam api. Lepas pada orang tok dia dalam api itulah, dia betul-betul bertawajuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila dia lari bersendirian, waktu itulah dia rasa kesunyian dan memerlukan kepada anak. Dia berdoa, Allah bagi kepada dia seorang anak, nama dia Ismail. Di situlah bermulanya cerita. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku semalam telah bermimpi menyembelih kamu. Kan? Hang nak kata apa? Hang nak kata apa? Kalau kita, anak-anak kita, pak ni tak lambat kot, kata. Kan? Pak ni tak lambat kot nak cukup umur kot. Dia kata gitu ke? Nak mati ke apa? Pelik kan? Tapi itu dia kata dua beranak yang orang kata apa, yang berada di dalam rumah yang dipenuhi dengan iman dan takwa. Jawapannya, ya abati fa'al ma tu'mar. Kata, hey bapa aku, buat apa yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku ni termasuk di kalangan orang-orang yang sabar.
Klimak daripada kisah penyembelihan Nabi Ibrahim kepada anak dia ni ialah apa dia? Falamma apabila dia orang kata apa, telah bersungguh-sungguh untuk menyembelih Nabi Ismail anak dia tadi ni. Klimaknya di situ. Anak dia dan bunyi lagi. Bila dia perebah anak dia ni, fatallahu lil jabin, dia letak pipi anak dia ni di atas tanah. Memang nak sembelih sungguh dan dia paling kot lain. Waktu itulah anak dia kata, "Hai pak, hai ayah." Dia kata, "Cik ni ada jubah putih selai ni ya. Nanti tak ada kain kapan." Masa lagu mana tuan-tuan? Anak ni, anak kita yang bagus, anak kita yang soleh, yang tak pernah lawan kita. Dia kata apa? "Hai bapakku," dia kata, "aku baju ni warna putih ni yang nak buat kapan ni, selai ni ya ni. Baju ada selai ni ya." Ni kisah yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Ada baju selai ni saja. Saat ni nak kapan ke apa? Dia pun bangkit, buang baju. Pak dia tolong buang sama. Anak kesayangan. Dia buang baju. Dan pak dia pun tolong buang sekali. Dan apabila baju tu dah buang, bila gaya baju tu nak buang itulah, dia paling tengok-tengok ada seekor kibas yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sebut wa fadainahu bidhibhin azim. Tuan-tuan, ada saya tengok banyak Quran terjemahan di dalam masjid ni. Tuan-tuan duduk saja-saja, tuan-tuan bukalah surah Fussilat bermula daripada ayat 90 lebih. Tuan-tuan tengok surah Fussilat ayat 90 lebih. Tengok kisah penyembelihan Ismail oleh bapaknya Ibrahim. Last sekali bila dia tengok kibas hari ni, dia dengar seruan bunyi, "Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi kamu. Inna hadha la bala'um mubin. Kita memang ini adalah ujian yang sangat besar. Maka di situlah bermula pensyariatan sembelihan korban. Jadi Nabi Ibrahim dia tak sembelihlah anak dia. Kalau jadi Nabi Ibrahim sembelih anak dia, orang kata agama gila, agama sembelih anak. Kan? Itu pun ada hikmah dia juga. Nampak tak? Jadi tak jadi sembelih orang lah. Sembelih apa? Yang sembelih tu lah. Jangan kita duk kata Nabi Ibrahim sembelih anak dia, tak sembelih anak dia. Sembelih apa? Kibas. Kibas. InsyaAllah lepas pada ni kita pakat cari kibas. Kita sembelih kibas. Itu sunnah. Dan Nabi SAW pun dalam riwayat sebut pada sembelih kibas. Khutbah baru ni pun ada kan disebut hadis tu. Okey, kita pergi kepada tajuk. Kita ni kita tengok satu-satu. Saya nak pergi laju-laju. Dan buku tu kita hadiahlah kepada tuan-tuan semua. Pengertian ibadah kurban. Dia kata al-adhiyah bermakna sembelihan kurban. Sembelih atau nama bagi ternakan yang disembelih pada Idul Adha. Dalam satu hadis, kalau tuan-tuan tengok muka surat 15 tu ada perkataan dhaha. Ada tak? Dhahan Nabi. Maknanya dhaha tu makna dia menyembelih. Dhaha tu al-adhiyah tu makna dia binatang sembelihan. Sembelih yang disembelih pada hari raya korban tu lah. Jadi al-adhiyah tu makna dia binatang sembelihan korban. Dari sudut istilah syarak, korban bermaksud suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih ternakan tertentu dengan tujuan taqarrub. Faun at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada masa-masa tertentu. Masa-masa tertentu yang akan dibahaskan nantilah, iaitu pada hari 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
Okey, dalil-dalil pensyariatan kurban. Saya kata nak laju, kita laju sikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Di situ perkataan mansakan tu, no? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, mansakan. Mansakan mana? Daripada perkataan an-nusuk yang kita duk baca dalam sembahyang kita, inna salati wa nusuki. Nusuk tu makna dia korban lah, sembelihan korban. Jadi mansakan tu, nusuk tu dia lah tu, sembelihan korban. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Jadi ayat ini suruh kita bila kita nak sembelih tadi, kita sebut nama Allah, kita besarkan nama Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. An-nahr, sini disebut an-nahr. Maka tunaikanlah salat untuk Rabb kamu dan lakukanlah sembelihan. Sebab apa sini disebut an-nahr? Tuan-tuan tengok kat saya. Di sini, an-nahru di sini. No? Ni tempat kita nak tarik pisau tu. Tu an-nahr. Di sinilah ni. Sebab sembelih di sini. No? Orang yang nak sembelih binatang, dia kena peka lah kepada benda-benda ni. Tak boleh duduk sembelih ikut dan. Sembelih ni. An-nahr. An-nahru di sini. Okey, dua ayat yang menyatakan tentang pensyariatan korban. Kita pergi laju-laju. Kalau tuan-tuan nak break saya boleh. Kalau ada kemusykilan, terus tanya. Tak ada masalah. Tak payah tunggu last. Hadis-hadis Nabi SAW pula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini." Tu. Ibarat dalam hadis tu. Tabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW berkorban, mana sembelih korban dengan dua domba. Ini dua kibas. Kibas. Domba ni dia jenis biri-biri lah. Jenis biri-biri. Jenis biri-biri. Saya pun tahun ni pun saya tak ambil kambing. Banyak biri kat saya. Saya tak ambil kambing. Kita pun nak cuba nak mendidik masyarakat kita supaya cuba hampirkan kerja buat kita, ibadat kita ni kepada sunnah, kan? Sedaya upaya. Dua domba yang berwarna putih yang ada hitamnya dan bertanduk, adalah dibicarakan tentang sifat binatang korban Nabi SAW tu. Yang kita hitam tu, dia ada belang-belang hitam di tengkok dah, putih. Kita janganlah sampai tu kan, pergi cari kibas sampai warna putih, ada belang di hitam di sini. Pasal apa? Pasal nak buat betul-betul yang Nabi buat, lalah kali jadi macam Bani Israel, fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhir sekali sembelihlah dan hampir-hampir tak boleh buat. Pasal apa? Mungkin ada 3 ekor kot di Malaysia ni kibas lagu tu. Kan? Kibas sendiri pun payahlah ni. Kan? Saya pun rezeki saya dapat juga. Dapat sikok tu ya. Ada kawan-kawan alim minta tolong cari, tak ada juga. Boleh sikok tu ya. Alhamdulillah. Boleh juga. Alhamdulillah lah. Tapi kalau dia tak boleh kibas pun, dekat dengan dia, apa dia? Biri-biri lah. Sebab tu dia sebut domba di sini. Amlahaini. Amlahaini. Yang warna putih. Aqranaini. Yang ada tanduk. Amlah. Ada yang menterjemah maksud amlahaini makna yang bulat. Baginda menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Dia sembelih sendiri. Apa maksud dia? Maknanya kalau boleh orang yang berkorban tadi ni, yang melakukan korban tu, dia sembelih sendiri. Kecuali kalau cara dia tak ada nak sembelih, teriak dulu, tak salah lah. Tak sedap gagah lah kan. Ada orang jenis begitu kan. Ada apa nama, dalam hati ada taman.
Dengan pegang pisau tu ketak di. Ada jenis tu. Dengan ada kawan saya paksa dia sembelih juga, pecah mata pisau. Pasal apa? Bila dia sembelih dia ketak dengan belaga tu, dia pecah mata pisau. Jangan nak buat main. Menyebut nama Allah dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Nanti kita akan sampai cara pelaksanaannya. Dan meletakkan kakinya di atas samping kambing. Hak ni pun macam-macam orang juga. Saya masuk sambil-sambil lah. Ada yang dia faham, kata dia pijak terus. Allahu Akbar. Saya kata mati tak nak sembelih. Makna letak samping ni, makna letak di tengkok dia. Kan? Kalau cara saya tu makna dia, kambing tu letak atas kita punya perut. Ni apa nama? Belakang kaki tu. Tang simpang tu. Letak situ lah, makna kita kekik. Supaya apa? Supaya selesa dia duduk. Nanti kita akan jumpa pula hadis yang suruh bagi kambing kita tu duduk dalam keadaan selesa. Sembelihan kita tu duduk dalam keadaan selesa. Itu kita sembelih, kita tak pakai lapik kayu apa. Kita pakai, dia duduk atas betih kita, atas kaki kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lagi kita pergi tengok. Lagi hadis lain. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudahhi. Rasulullah SAW duduk di Madinah selama 10 tahun. Baginda selalu berkorban. Makna sepanjang tempoh itu. Apa maksud dia? Maknanya korban ini dilakukan oleh Nabi SAW pada setiap tahun. Makna kita pun sebenarnya kita boleh buat. Mau dengan tak mau ya. Saya dengar cerita, kata di Lubuk Sirih, Lubuk Sirih ni ada siap pula buat penyimpanan kan. Tiap-tiap bulan boleh banyak bulan. Boleh banyak bulan. Masya-Allah tabarakallah. Dia satu inisiatif yang baiklah daripada pihak AJK kan. Kalau buat penyimpanan tu, kalau sebulan 100, setahun 1,200 kan. Tapi harga tak sampai 100 pun. Tahun ni ambil je noh. Cikgu tak? 8. Ada balance lagi ya. Kalau cara dia tu jenis memang orang yang ni suruh ada kesuruhan suruh. Dia kata aku tak kira, aku nak bagi tiap bulan 100, hak baki lagi naik ke masjid. Untung masjid. Untung masjid, bukan untung Cikgu Razak. Untung masjid. Nampak tak? Dia duduk atas kita kat mana pun. Apa benda pun duduk atas kita. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita betapa Nabi SAW tak pernah tinggal ibadah korban. Haji tak? Haji sekali ya. Kan? Ada orang dia bertukar, haji dia buat tiap-tiap tahun, korban dia buat sekali tu ya. Jangan kering. Hadis yang lain pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Ya ayuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, ketahuilah wajib atas setiap keluarga berkorban setiap tahun. Maksud setiap keluarga tu wajib atas apa? Ketua keluarga lah berkorban. Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, juga dinilai sahih oleh Albani. Jadi hadis ini seolah-olah membayangkan kepada kita bahawa korban itu adalah satu benda yang wajib. Daripada sinilah ada mazhab, daripada mazhab 4 ni yang mewajibkan korban. Apatah lagi ada lagi satu hadis yang menegaskan bahawa siapa yang dia ada wus'ah, dia ada kelapangan, makna dia ada kemampuan untuk berkorban, tapi dia tak berkorban, Nabi kata apa? Jangan masuk rapat dengan masjidku, dengan musalla. Jangan masuk rapat dengan musallaku. Di situ ada dua benda lah. Yang pertamanya orang yang tak buat, dia ada kemampuan untuk berkorban, dia tak buat korban, dia tak boleh sembahyang raya. Kalau tak boleh sembahyang raya, mana dia? Tak boleh raya. Sebab raya duduk di atas sembahyang tu. Yang keduanya, sembahyang raya di mana? Di musalla, bukan di masjid. Sembahyang raya di musalla, bukan di masjid, di tempat sembahyang. Dan kita alhamdulillah lah, tahun ni pun
ditekankan, diberi penekanan supaya semayang di musalla, di tanah lapang. Okey, hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dami innahu la ya'ti Allahu akbar innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatayyabu biha nafsa. Allah. Tidaklah anak Adam melakukan satu amalan pada hari nahar, yakni hari korban, Idul Adha, yang lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah yang berkorban. Maknanya pada hari raya tu amalan yang paling mulia di sisi Allah ialah pada ihraqid dam. Maknanya mengalirkan darah. Berkorbanlah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat orang yang berkorban itu akan didatangkan tanduk, bulu dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Ni kita orang mukmin, orang beriman ni kena yakinlah pada ni. Ini siapa yang sebut? Nabi SAW. Maka hendaknya kalian merasa senang kerananya. Maknanya bila kita berkorban, kita buat korban, kita rasa gembira lah sepatutnya. Kita rasa gembira lah sepatutnya. Kita rasa sonok dengan penuh kerelaan, kesungguhan buat korban tadi ni. Harap-harap macam tu lah. Janganlah duk jadi macam setengah orang yang dia seronok nak buat korban ni. Pasal apa? Pasal boleh dapat daging, pasal boleh berebut daging, pasal boleh hok lari daging, pasal boleh hok lari kaki lembu. Allahu Akbar. Kita tak payahlah tuan-tuan, kita duduk dalam masyarakat kita ni macam-macam, sabarlah kan. Ada tak mana-mana pun akan ada benda-benda tu, kena sabarlah. Hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dengan sanad yang sahih sebagaimana disebutkan Tawdih Al-Ahkam. Berkata Albani dalam Mishkatul Masabih, sahih hadis ini. Okey. Habis cerita. Jadi maknanya memang korban ini adalah satu ibadah yang disyariatkan. Clear noh? Satu ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi SAW tak pernah pun tinggal melakukan korban pada setiap tahun. Jadi kita pun sepatutnya macam itulah. Kalau yang lain kita boleh kan. Kereta kita beli beribu-ribu pun ni boleh beli kan harga kan. Nak masuk korban bukan banyak mana pun, sikit lah. Kalau kita kata 1000 pun insya-Allah, kalau kita faham betul-betul kita akan buat. Okey, masa melaksanakan ibadah korban pula. Ibadah korban dilakukan pada hari nahar, bermula 10, 11 hari tasyrik. 10 tu hari nahar. Dan yang paling afdalnya hari nahar itulah. Sehingga hari itu disebut Yaumun Nahri, hari sembelihan. Yang paling utama sekali hari raya pertama tu. Lepas pada semayang, tarik pisau terus. Kan? Kecuali kalau cara kita tidak ada kelapangan pada hari itu, maknanya kita bolehlah sembelih pada hari-hari tasyrik. Apa dah hari tasyrik? Hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dengan tujuan dan matlamat daripada penyembelihan itulah taqarrub. Bermula dari naik matahari hari Aidil Adha selepas khutbah sehingga terbenam matahari. Ni satu nak kena ingat juga. Sembelihan korban mesti dilakukan selepas salat. Ada orang di zaman Nabi ni, bukan kata cerita di Lubuk Sirih ni. Cerita di zaman Nabi. Dia sembelih awal lagi. Semangatnya nak korban ni. Orang tak semayang lagi dia sembelih dah. Punya semangatnya. Maka Rasulullah kata itu adalah sembelihan biasa. Dia tak jadi korban. Nak jadi korban ni mestilah sembelih selepas semayang. Lepas khutbah. Barulah terpakai. Kalau dia sembelih dulu lagi semangat telajak sangat. Kan? Naik-naik matahari terperak 2-3 beranak dia. Kan?
Mayang pun pedak lah. Kan? Konon-kononnya semayang sunat raya tu. Kan? Semayang sunat. Bahkan sebenarnya semayang raya itu adalah syiar kepada raya tu. Nah, kalau orang tu kalau dia tak semayang raya, terserah raya lah. Kan? Terserah raya lah. Nah, sebab tu kalau kita tengok masjid-masjid penuh bila? Bila penuh masjid? Hari raya lah, semayang raya tu penuh. Pasal apa? Pasal dia nak raya. Kalau dia tak semayang raya, dia tak boleh raya. Dia semayang lah, penuh masjid. Tak Imam dengan Haji Tuan Kosa gaduh lah, masjid kita ni kena tambah lagi ni. Kan? Tambah lah masjid. Habis raya. Allahu Akbar. Boleh buat padang bola. No? Tak ada orang. Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, man dhabaha qabla salati fa innama tidak. Hadis ada. Man dhabaha qabla salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da salah faqad tam nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Dengar elok. Barang siapa yang menyembelih sebelum solat Idul Adha, maka tidak lain sembelihannya itu adalah untuk dirinya, buat masak kicap, buat masak tomato, buat tu. Makanlah seorang-seorang. Makanlah belum-belum. Kan? Tak bagi ke orang pun tak apa. Pasal apa? Tak jadi korban. Dan barang siapa yang menyembelih selepas solat Idul Adha, maka telah sempurnalah korbannya, nusuknya. Hadis Bukhari. Jelas no? Jangan duk geli dah. Maknanya nak sembelih korban lepas semayang raya. Lepas semayang, tak apa. Wa kullu ayami tasyrik, ada orang duk bertikai. Ada orang duk kata tak bolehlah kalau nak sembelih korban ni, sembelih hanya pada hari pertama tu. Lepas pada tu tak boleh dah. Kan? Ini bersatu hari, satu hari juga. Ada orang kadang-kadang dia tak ada kesempatan. Hari raya pertama tu tak ada kesempatan. Bila dia tak ada kesempatan, dia masuklah dalam bab darurah. Maka dia ambil lah hadis ni. Ni pakailah hadis ni. Wa kullu ayyamit tasyriqi dhabhun. Kesemua hari tasyrik itu adalah waktu menyembelih korban. Nampak tak? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban, Baihaqi dan dinilai sahih oleh Albani. Jadi maknanya orang yang mendakwa bahawa tak boleh sembelih selain pada hari raya pertama ataupun 10 Zulhijjah, makna dakwaan itu tidak betul lah. Tapi yang afdalnya, yang terbaiknya, kita sembelih korban pada hari raya pertama. Kalau tak ada kesempatan, 23 ekor tak ada nak ganyang. Kan? Ya, sila. Kalau kita sembelih waktu malam, raya kedua sembelih waktu malam, boleh tak? Raya pertama pada malam raya kedua tu lepas mayang ke tak? Itulah jawapannya. Maksud dia? Boleh lah. Boleh lah. Jangan sembelih dalam kelam dah. Boleh no? Sebab tidak ada larangan sembelih siang atau malam dan tidak disebut wajib hampa sembelih siang hari, tak ada. Boleh no? Yang pentingnya pada di sini disebut dia perenggan dia mana? Perenggan dia lepas semayang. Perenggan dia mana? Lepas semayang. Di sini dalam buku ni tak ada disebut masa terakhir. Dah disebut tak? Last kali tak disebut. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita abang siap. Masa terakhir adalah pada sebelum jatuh matahari pada hari 13 Zulhijjah ataupun raya ke-4. Tapi bagi saya lah. Ini hak saya punya. Bagi saya nak pakai, tak pakai sudahlah. Ini hak saya kata. Bagi saya seelok-eloknya eloklah daripada sembelih pada hari ke-4. Kalau tak tanya apa siapa, saya tak obat. Kalau tanya siapa?
kita takut nanti khilaf dengan hari wukuf. Faham tak? Kalau lari di sana, hari ni jadi hari raya kelima. Kita takut. Tu ya. Pandangan saya lah tu. Kan? Mungkin orang lain ada pandangan lain. Itu pandangan. Saya bukan ulama besar pun. Sekadar pandangan saya ya. Saya bukan tok guru, saya bukan ulama besar, sekadar pandangan saya. Saya induk kita ni sakan ni tak ada. No? Pandangan saya lah. Sebab kita takut nanti wukuf, kan? Wukuf tu awal, kemudian hari raya keempat pada kita tu sudah jadi hari raya kelima. Wallahu a'lam. Kalau boleh eloklah. Dan kalau boleh, sekali lagi, kalau boleh buatlah pada hari raya pertama. Kalau tak boleh, buatlah hari raya hari-hari tasyrik. Tak ada masalah. Sebab apa? Ada wus'ah, dia ada kelapangan. Okey. Hukum ibadah kurban pula. Ya Tuan Haji. Salam. Okey. Ini masalah nak raya. Raya bila? Okey. Bila kita nak puasa, kita puasa ikut wukuf lah. Ini pandangan saya lah. Bila kita nak raya, kita ikut ulil amri. Senang. No? Bila kita nak wukuf, kita ikut. Kita nak puasa Arafah, kita puasa hari Arafah lah. Tapi bila kita nak raya, kita ikut ulil amri. No? Okay. Hukum ibadah kurban adalah sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang disungguh-sungguhkan. Disuruh sungguh-sungguh. Itu muakkad. Akkada makna yang digalakkan, yang digesa, yang ditekan, yang orang kata apa, yang disuruh sungguh-sungguh kepada mereka yang berkemampuan. Kan? Adapun individu yang bernazar untuk berkorban, maka hukumnya adalah hukum ibadah korban baginya adalah wajib. Mana siapa yang dia menazar, dia kata aku ni tahun ni banyak aku boleh untung harum manis, kata aku nak korban. Wajib korban. Kalau dia tak buat, dia berdosa. Dia kena buatlah wajib, jadi jatuh wajib tadi. Kalau dia tak ada nazar, sepatutnya dia buat. Kalau dia tak ada nazar, dia tak ada menazar apa, tapi ada kelapangan bagi dia, sepatutnya dia buatlah. Kalau dia tak buat, kita takut nanti dia termasuk di kalangan orang yang tidak bersyukur. Kira kita cermat juga tu habaq tu. Kita tak kata kita tak buat berdosa. Tapi kalau ikut hadis tadi ingat tak? Nah, siapa yang ada kelapangan baginya tapi dia tidak melakukan korban, maka jangan masuk dekat dengan masjidku, dengan musallaku. Jangan semayang raya. Makna jangan raya. Cengih hadis tu. Kan? Tapi hak dalam buku kita ni dia kata sunat muakkad ya. Tapi kalau mazhab Hanafi, hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Saya sendiri pun, ini cerita saya sendiri pun cenderung kepada pandangan itu. Wajib. Bagi orang yang berkemampuan. Bukan banyak mana pun. Tukar kereta tiap-tiap tahun. Korban bukan tiap-tiap bulan. Setahun sekali. Kan? Kereta boleh tukar tiap-tiap tahun. Tu kan kita tak boleh nak korban kan. Okey, tak payah bahas banyaknya tu. Haiwan yang dibenarkan untuk disembelih bagi ibadah korban adalah binatang ternakan yang mempunyai 4 kaki atau dikenali sebagai bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Apa dia kita sebut? Kambing, daging dia lah, kibas apa semua tu lah. Lembu, kerbau, unta. Ada dibahaskan tentang yang lain. Seperti rusa. Rusa pula ni dia tak liak dah. Dia jinak dah, boleh gosok kepala. Boleh gosok kepala dah kan. Ada dibahaskan. Ada kata rusa pun boleh juga. Tapi pendapat yang lemah lah.
Kan? Sebab rusa ni pun asal dia binatang liar, bukan an'am. Firman Allah, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di situ al-an'am tu syahid dia. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Al-an'am tu, maksud an'am dia binatang yang berkaki 4. Dalam ayat yang lain Allah sebut wal budnah. Budnah ni unta. Ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta, al-budn, unta, untuk sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperolehi kebaikan yang banyak padanya. Kan? Tak payah kita hurailah tu. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Unta sembelih diri. Bukan sembelih tidur. Nak sembelih unta berdiri. Dan dia bukan gaduh duk tarik banyak dah, dia sikit lah. Garis sikit lah. Unta tu besar tu dia, tapi pisau nak sembelih tu Allah macam pisau lipat lah. Dengan garis sikit lah, cek sikit lah. Kemudian apabila telah roboh sini maknanya rebah lah, mati, wajabat. Mana bila dia rebah, mana matilah bila rebah tu. Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Orang yang rela ada padanya ni orang yang tak ada duk gaduh, tak susah sangat. Dia tak susah sangat. Kita bagi ke dia. Dan orang-orang yang susah, yang meminta. Orang yang tak ada benda ke dia, fakir miskin lah. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Walaupun unta ni jenis binatang yang besar. Kalau dia mengamuk, kita kena lari habis. Tapi Allah Ta'ala tundukkan untuk kita. Nampak tak? Di sini, kalau kita nak tadabbur ayat ni, banyak sangat lah. Unta tu walaupun dia besar, hebat, tapi kerana Allah Ta'ala taskhirkan untuk kita, Allah Ta'ala tundukkan untuk kita, dia tak boleh nak buat apa. Bahkan dia hebat pun sembelih sambil berdiri. Sembelih sambil berdiri je. Dan dia tak ada mengamuk apa. Allahu Akbar. Kita ni hak yang Allah Akbar. Duk berasa kata kita hebat, duk mengamuk kata. Unta tak ada mengamuk pada taat. Tapi hal unta dah keminat sembelih hang ni tak lari pun, tak ada duk kalut apa pun. Kan? Okey, secara ringkasnya disebut haiwan tersebut ialah kibas, kambing, biri-biri, lembu dan kerbau, unta. Lembu, kerbau tu satu spesies. Cuma saya nak bagi pernyataan di sini, kambing kampung hak kurus keng tu tak payah. Tersalah duk heret tu ya. Sebab kita sembelih korban ni bukan nak bagi tulang kat orang. Kita nak bagi daging. Kalau sembelih kambing kampung hak perut buncit tak ada daging tu, nak bagi tak nama tak ada, tak payah. Bila ni tak apa nampak lah kambing-kambing kampung tu kan. Orang panggil kambing kajang. Boleh kat kita kambing kacang. Saya ada istilah pertanian ni panggil kambing kajang. Boleh kita kambing kacang. Yang tu bahkan ada dibahaskan di kalangan ulama dan ada yang mengatakan tidak boleh dijadikan korban. Ada hadis yang menyebut tentang benda tu. Ada orang dia sembelih kambing kampung, Rasulullah kata tak jadi korban. Tak jadi korban. Jadi bukan main-main tak. Memang ada hadis yang yang mengatakan tidak sah sembelihan korban dengan kambing kacang tadi ni. Kambing kampung tadi ni. Maknanya kambing yang kurus, yang halus tadi ni. Secara umumnya haiwan untuk pelaksanaan ibadah korban hendaklah terdiri pada haiwan ternak dalam keadaan tidak cacat, tidak buta, tidak bunting dan tidak terlalu kurus.
sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib anna Rasulullah SAW su'ila madza yuttaqa min ad-dhahaya fa asyara bi yadihi fa qala arba'an al-arja'ul bayyin ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي ataupun la tunqi. Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya berkenaan dengan haiwan yang tidak boleh dijadikan kurban. Okey, sungguh kata dia besar, gemuk, elok, tapi dia ada benar-benar ni ciri-ciri ni tak boleh dilakukan kurban. Maka baginda mengisyaratkan. Orang tanya Nabi, binatang kurban, tak boleh, binatang yang tak boleh dilakukan, yang tak boleh dijadikan kurban. Maka baginda mengisyaratkan tangannya sambil berkata ada 4 jenis. Nabi buat itu, ada 4 jenis. Yang pertama adalah haiwan yang cacat dan kecacatannya yang amat jelas kelihatan. Seperti kan cacat. Haiwan yang cacat, patah kaki ke dan sebagainya lah, cacat. Ataupun kudung kaki ke. Yang buta sebelah matanya dan kebutaannya amat jelas kelihatan. Bahkan dibahas dengan ulama tentang maksud dia sini, maksud dia kecacatan, buta, sakit dia tu menyebabkan dia tak boleh nak makan dan boleh mengurangkan daging. Itu maksud dia. Bila dia buta tak nampak makanan, tak boleh makan lah, daging tak ada lah. Dan yang sakit dan kesakitannya amat jelas kelihatan, kurus kan. Dan yang akhir haiwan yang lemah atau yang kurus. Maknanya kesimpulannya hadis ini menjelaskan kepada kita apa dah? Haiwan yang nak dijadikan sembelih tadi ni haiwan yang ada daging lah. Yang sihat. Itu disebut dalam hadis awal-awal tadi apa dah? Amlahaini. Dan dalam Al-Quran pun disebut bila Nabi Ibrahim sembelih, tak jadi sembelih anak dia sembelih apa dah? Wa fadainahu bi dhibhin azim. Kami tukarkan, kami ganti dengan sembelihan yang gemuk, yang bulat. Okey, tak ada siapa dia tanya, kita jalan terus. Syarat umur haiwan korban pula. Cukup yang kata cukup umur. Jenis haiwan kibah 1 tahun atau lebih, gugur gigi hadapannya sesudah berumur 6 bulan. Kibah. Biri-biri dan kambing 6 bulan. Ni dia bergantung kepada keadaan lah. Kalau kambing tu payah kot nak jumpa 6 bulan. Tapi kalau biri-biri tu ada. Biri-biri dia besaran dia tu cepat. Kan? Ni kena sembang dengan orang veterinar lah. Kan? Mana kita tengok sama ada dia tu umur dia cukup ataupun gigi dia bersalin. Itulah. Lembu dan kerbau melebihi 2 tahun, unta melebihi 3 tahun. Okey. Kira cukup umur lah. Kita tengok gigi bersalin, dia lah tu. Okey, seterusnya. Hai, masuk insya-Allah. Bilangan haiwan sembelihan korban setiap individu yang mahu melaksanakan ibadah korban boleh menyembelih seekor atau lebih daripada haiwan korban, atau jika kurang kemampuan maka dibolehkan berkongsi bahagian dari haiwan korban, lembu, kerbau dan unta. Setiap dari haiwan lembu, kerbau dan unta mengandungi 7 bahagian yang kita tahu semua. Dalil dia kharajna ma'a Rasulullah SAW muhillina bil hajj fa amarna Rasulullah SAW an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanatin. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan berihram haji, lalu baginda menyuruh kami berkongsi dalam menyembelih korban unta dan lembu. 7 bahagian korban dibahagikan 7 orang. Okey. Ini pun benda ni tak ada masalah apa nah. Kita memang dalam faham yang kita duduk ni pun macam itulah. Begitu juga adalah dibenarkan sembelihan seekor haiwan korban atas satu bahagian daripadanya untuk dirinya dan ahli keluarganya. Dan pahala ibadah korban itu diperoleh oleh dirinya dan ahli keluarganya. Kebenaran itu adalah berdasarkan hadis pada Aisyah
Beliau berkata, anna Rasulullah sallam qala bismillah Allahumma taqabbal min ummi Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bih. Okey, kita nak pergi laju. Okey. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan, kalau lembu untuk 7 orang, bagi 7 bahagian dan untuk 7 orang. Tapi kalau kambing dia boleh niat untuk satu keluarga. Untung kambing. Kadang-kadang orang duk fikir tak mau buat kambing macam apa? Mahal. Kambing 1,000. Kalau lembu satu bahagian 800 juga dah kata, dia kata untung 200. 200 boleh minyak untung dia dah. Dia tak tahu kata kambing tu boleh kongsi satu keluarga. Tapi kalau lembu satu bahagian yang kata 800 tadi hanya untuk seorang saja. Okey. Hadis seterusnya bab yang ketujuh pula, larangan bagi orang yang nak melakukan korban. Hak yang ketujuh ni dan abang kita, bila orang tu dia niat nak buat korban, dia janganlah kerak kuku, janganlah gunting rambut, cukur misai dan sebagainya. Dia kena jaga yang tu. Sebab tu bila nak masuk Zulhijjah tu, kita pesan kepada orang yang nak buat korban tu, gunting siap-siap, cukur siap-siap, apa nama, kerat siap-siap kuku. Bila dah masuk Zulhijjah tak boleh dah. Kalau cara dia buat juga secara tidak senaja tak apa, terlupa kadang-kadang. Beduk besar kan, alhamdulillah lah baru ni hari Khamis tu last. 1 Zulhijjah Jumaat. Tak apa lah kan, maknanya hari Khamis. Kadang-kadang pagi Jumaat kita baru kerak kuku kan. Hak tu jenis terlupa. Jadi aku biasanya pagi Jumaat aku duk kerak kuku. Padahal dia nak korban, tiba-tiba pagi Jumaat tu dia kah 2 kali, elok sudah. Allahu Akbar. Lupa lain cerita. Rufi'at an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukriha anhu. Dalam hadis Nabi kata, diangkat daripada umat aku, mana tidak diambil kira terhadap umatku yang tersilap, yang terlupa, nisyan, wa mastukriha anhu, yang terpaksa. Apa dia? Dia menyanggahi hadis lah. Maknanya jadi cacat sikit lah. Tak ada lah sampai peringkat berdosa. Tak boleh kira, ramai orang tak ikut tu tak boleh kira abang je. Mungkin dia tak faham. Ni hadis jelas no. Dalil dari sini no. Muka surat apa? 24 tu. Pasal tak silap saya khutbah baru ni pun ada sebut kena benda ni kan. Idza dakhala al-ashr al-awwal al-ashr al-awwal tu maknanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ashrul wasat tu 10 pertengahan, 11 12 13 sampai 20. Separuh yang pertama, yang terakhir pula 10, yang terakhir pula mulai daripada 21 lah. Tapi hak ni 10 awal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lah. Kan? Maknanya apabila masuk 10 hari awal dan sekiranya salah seorang kamu nak melakukan korban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sehinggalah setelah selesai berkorban. Lepas pada sembelih baru boleh kerak kuku. Kalau dia terlupa hari Khamis hari tu ni, misai bertarin. Kan? Kalau dia terlupa hari Khamis baru ni, dia terlupa gunting misai, jenuh makan misai lah. Itu kita peringat tu. Kita peringat. Sabak nak buat guna. Dah terlupa. Okey. Panjang ini Ustaz Somad ni. Okey, cara nak sembelih. Cara nak sembelih, saya ringkas yang saya beritahu. Bila kita nak sembelih,
kita jaga elok-elok sembelihan kita tu, perlakukanlah dia dengan elok. Kan? Nak perubah bagi elok, pisau kena bagi tajam betul. Bukan nanti pisau mahal. Ada setengah orang ni kira pisau mahal. Duk menayang nak tu 200 lebih ni dia kata. Tak, bukan kira pisau mahal tak. Yang pentingnya pisau tajam. Sebab dalam hadis ni kata apa? Wal yuhid ahadukum syafratahu. Tu. Ada nas tu. Hendaklah seseorang itu menajamkan pisau dia. Tak boleh duk ambil pisau hak yang 2 tahun dah dia tak guna. Heret mari mata putih helmu tu. Tak boleh. Nah. Kemudian itu satu. Yang keduanya wal yurih dhabihatahu tu dalam hadis tu. Fal yurih dhabihatahu tu. Bagi binatang sembelihan kita tu selesa. Dan faham saya di sini maknanya sunnahnya kita sembelih, kita bagilah satu kaki tu dia release tension. Kalau cara saya sembelihnya, saya ikat 3 kaki ya, satu lagi saya lepas. Kaki kanan hak belakang tu. Celah-celah tu ada orang piduk marah ke kita sekali dia tendang kita, hang piduk dekat apa? Kita jawapan kita senang lah. Hang piduk dekat apa? Nah kan? Kalau duduk jauh, dia tendang sampai tak? Tak sampai lah. Paling payah pun ikat kaki tu kita piduk di sana, pegang tali. Tak ada masalah langsung. Pasal kita duk buat tu sekat ni alhamdulillah lah, tak ada masalah apa pun. Kaki belakang, belah kanan tu jangan tambat. Tu maksud dia kita tenangkan dia. Maknanya bagilah dia release tension. Dia nak tendang ke nak apa ke, kan? Kemudian bila kita dah sembelih tu, bila dah nampak ni dah, bukalah cepat-cepat ikatan tu. Dan bagi saya, sembelihan ni, pengalaman saya lah, wallahualam, pengalaman saya sendiri, yang paling penting sekali tu kaki depan. Kaki belakang tak apa. Bagi saya. Kaki depan tu kena bagi cekang, tengkok pun kena bagi cekang, barulah senang tarik pisau. Ada jadi masalah hanya orang pegang kepala tu. Dia duduk kira nak lari. Jam. Kalau dapat gu jenis tu, cikgu Razak, kita letih. Perlu bersimbah orang sebelah. Tajam pisau pun tak jadi pasal tengkok kena cekang. Macam tu juga kambing. Kambing macam tu juga nak sebelah kambing. Yang penting kaki depan tu. Tarik betul-betul kaki depan. Kepala pun tarik betul-betul. Sedah ya. Betul. Bila dah cekang, pisau tajam. Ya, pisau tajam. Okey. Tengok dalam hadis ni berkata innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Taala mewajibkan kita buat baik kepada semua benda. Okey. Kemudian bila kita nak sembelih, kita baca apa? Bismillahi Allahu akbar. Banyak tu ya. Banyak tu ya. Tak payah duduk cerita panjang. Ada saya duduk tengok daripada sembelih tu dia nama serlung. Nama pula seorang-seorang tu nak sampai ke pak dia tu pun 5 takah. 5 takah nak sampai ke pak tu. Kalau cara tu suruh baca sampai pemoyang ke jenuh. 7 orang nama tu kalau sekok lembu. Kan? Kalau saya ada berkata, laju ustaz baca tak. Saya baca bismillah ya Allahu akbar Allahumma taqabbal hadha min ibadika salihin. Allah Taala tahu siapa dia. Depa tarik, ustaz boleh bagi kata putih dah. Kita kesian kat sembelihan kita ni. Kena cepat. Yang orang buat tu yang di mana yang kita tahu tu bismillah Allahu akbar tu yang kita baca. Yang orang takbir, ayo. Okey tu dia berkata takbir. Bila takbir ke banyak mazhab lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Pisau duk pegang ni. Yang lemu tu pun. Bila lagi? La ilaha illallah. Kalau saya Ustaz Samad, kalau nak takbir pun tak ada masalah. Bismillah ya Allahu akbar, jalan terus pisau tu. Takbir lah, tak ada masalah. Takbir nak takbir pun tak ada masalah. Tapi hak ni hang duk siksa dia apa? Dah nak prokoh itu pun puas dah.
Dia rebah kum tu ikat tu. Aku tak puas hati ni, buka lain, ikat lain. Nak tahu mana sangat tuan-tuan. Saya tak tahu. Senang ya, pulas gitu masuk celah tu habis tak leh pirah. Kaki lembu tu hadapan tu, kita pulas 2 kali, lepas tu masuk pi celah tu, tarik pi, tak leh buat apa dah kawan tu. Tak leh buat apa dah, tapi dia berkah. Mula-mula berkah ni, lepas tu sekali berkah tu pula, lepas tu berkah pula balik. Allahu akbar. Lah lagi nak ongkai pun payah lagi. Kita payah apa? Duit korban banyak tu ni. Hirih tali tu. Tak payah. Buat bagi senang. Bila dia dah bagi tu, dia dah berniat bagi saya. Duit kita bagi itu tujuan apa? Duit kita bagi tu tujuan apa dia? Okey, kita dah niat tu. Bagi saya lah. Simple lah benda tu. Tak ada masalah langsung. No? Cuma kadang-kadang pemahaman kita lah. Bila kita dah bagi tu, maknanya memang duit tu kita nak bagi untuk niat. Kita tak ada lah niat nak buat lain tak. No? Timbul masalah tu. Saya memang duk berkeliling orang tua kes tu. Tok baru sampai kata, meleh lah. Loh, tok tak niat lagi. Dia kata, tok tak niat lagi. Saya kata, tok, waktu tok bagi duit kat saya, tu duit tu tok nak buat apa? Nak buat korban, dia kata. Niat dah lah tu tok. Oh, tukar, dia kata. Tak tengok lagi kita, lemur dah 2 ekor lagi. Tak tok mari tengok. Kita nak tunggu mereka jenuh. Mereka nak celak lagi, nak mari tu puas-puas. Nah kan? Apa nak? Maknanya bila kita memang bila kita keluarkan duit itu memang niat kita untuk berkorban. Bagi saya selesai masalah niat. Tidak perlulah talaffuz bin niyah. Tak perlu kita melafazkan niat lagi. Tak perlu dah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Mana hadis tadi ni? Allahumma hadha minni wa min ummati alladhi lam yudahhi. Ya Allah, ini dariku dan daripada umatku. No, tak ada masalah. Berkaitan dengan niat, kalau kita nak buat korban, adakah contoh dia orang yang buat korban, dia niat sekadar untuk nak sembelih korban saja, ataupun dia niat sembelih korban tu dan tagihannya tu diuruskan oleh pihak masjid. Dia senang apabila dia habaq kita serah dengan hangpa tu, dia lah tu. Tapi kita ni, orang kita ni cermat sikit. Dia nak sebut satu. Sebenarnya tak perlu dah. Tak perlu lah. Bagi saya lah. Tak perlu dah. Maknanya bila dia serah duit tu, maknanya dia dah berniat untuk berkorban. Kemudian dia habaq kata serah dengan hang. Tak perlulah dia sebut kata aku wakilkan engkau untuk tak perlu dah. Kita serah dengan hang. Dia lah tu. Nah. Yang pentingnya apa dia? Tekad kita tu. Kalau cara dia nak daging dia semua, dia habaq elok. Kan? Ni daging saya nak semua. Kita hak ni tolong buat ya, kita bagilah sebab guna dia nak. Kan kita bagi. Saya duduk riuh apa bagi. Timbang sekok-sekok tu berapa, bagi 7. Tih sikitlah jenis tu kan. Masuk bab peragihan daging pula. Kulu wa at'imu wa addakhiru. Dan secara umumnya tidak menjadi masalah kalau orang itu berkorban dan dia tak bagi kat siapa pun daging tu. Secara umumnya saya beritahu. Dia sembelih kambing. 2-3 beranak dia, lapah, dia taruh. Terus ada pergi minta. Dia tak mau bagi kat orang. Terus ada minta, ikut suka dia. Sah tak korban? Sah. Secara umumnya. Yang jadi masalahnya, tidak menepati sunnah. Korban dia sah tak? Sah. Boleh pahala tak? Wa amruhu ila Allah, serah ke Tuhan. Pahala dosa ni bukan hak kita.
Boleh. Ha ni nak abang. Ha duduk dia dengar tak? Yang sunnahnya ialah daging itu dibagi kepada tiga. Kita ambil kat kita yang buat korban, sama ada kita makan atau kita simpan, kemudian kita sedekah kepada fakir miskin, dan yang bahagian ketiga kita bagi kepada sanak saudara kita. Itu yang terbaik, yang sunnahnya. Dalam hadis Salamah bin Aqwa' ni dia kata apa? Nabi bersabda, kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah dan beri makanlah serta simpanlah untuk bekalan. Itu kita kata tadi ni, daging korban tadi ni tak ada masalah kalau kita nak taruh. Adapun ada orang duduk viral tentang ada orang habaq kata daging korban ni hanya boleh taruh sekat 3 hari, dia dengar tak? Tak betul. Memang hadis itu sabit, tetapi ada hadis lain yang menyebutkan bahawa sahabat tadi ni bila dia mari jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, kami buat korban macam tahun lepas. Kami bedak habis. Rasulullah kata tak. Hak tu untuk tahun lepas. Pasal apa? Pasal tahun lepas daging banyak orang tak boleh makan. Jadi Rasulullah larang simpan, suruh perhabis. Tu asbab burudul hadis tu, kita kena tengok punca hadis tu. Tahun tu tahun kurang daging, orang pun tak boleh makan daging, jadi Rasulullah larang simpan daging. Tak boleh simpan daging, bagi orang makan. Tapi bila mari lepas pada tu pula, orang dah jadi mewah dah. Maka terbitlah hadis ni, kulu wa at'imu waddakhiru. Makan, simpan, makan dan bagi ke orang serta simpan. Al-iddikhar tu maknanya kita simpan, boleh simpan, tak ada masalah. Kalau orang biasa pergi Mekah, ada adik-beradik dia di Mekah, boleh tengok. Kan? Sebelum mari musim haji, mereka basuh peti air. Sebelum habis musim haji, mereka basuh peti air. Pasal apa? Lagi nak balik, nak mari pula. Kan? Bila mari musim korban, musim haji ni, mereka pergi lagi. Kan? Dan saya bisa tengok benda tu. Balik mari, depa potong, depa buh dalam plastik agak sekali makan lah, sekali buang, sekali ambil, sekali makan. Maknanya depa susun peti sampai tahun depan. Boleh simpan. Kita pun kalau boleh kita buat gitu, pergi cari kata lagi. Kutik kampung ni balik buh dalam peti air. Tak kena beli daging dah. Itu cara buat betul lah. Menurut orang kan. Okey, tengok dia beritahu muka surat 28 tu. Tengok di situ. Wan Ji, tengok kita. Muka surat 28 adalah dianjurkan agar daging korban diagihkan secara mentah, tidak dimasak. 1/3 diagihkan kepada individu yang melakukan ibadah korban. 1/3 diagihkan kepada keluarga dan rakan handai. 1/3 diagihkan kepada fakir dan miskin. Sebaik-baiknya pengagihan daging-daging korban diutamakan kepada golongan fakir dan miskin sebagai bukti kesyukuran atas nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepadanya, sebagaimana firman Allah, liyasyhadu manafi'alahum tadi ni. Kita baca. Namun begitu, kalau seseorang itu dia nak masak, tak ada masalah. Dia nak masak. Bahkan kalau pada pandangan saya lah, wallahu alam, dia masak tu lebih bagus daripada dia bagi mentah. Pasal apa? Kalau dia bagi daging mentah, kawan tu mungkinlah tak ada rempah. Nak kena cari cabai, nak kena cari bawang. Tapi kalau dah masak siap, dia sudah jadi makanan, dia boleh makan. Nak bagus lagi, kalau kita buat nasi mandi siap. Ada nasi, ada lauk, siap dah, komplit. Kan? Kalau buat gulai, nak kena cari roti, nak kena cari beras pula lagi. Tak ada masalah. Ya. Takut dia tak buat apa. itu masing-masing lah kan. Masing-masing lah. Tambahlah ni orang mau kira siap ya. Kan? Kita masuk kedai pun kita habaq ya, kita siap.
Padahal tak siap lagi. Okey. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, klimaks ataupun kesudahan daripada korban tadi ni, saya nak sebut di sini pada bukanlah pada daging, pada masakan, pada benda tu tak. Tapi ianya lebih kepada jiwa kita. Sebab tu Allah tegaskan dalam Al-Quran tu, lam yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging yang kita buat tu tak sampai ke Tuhan pun. Darah yang kita percikkan pun tak sampai ke Tuhan pun. Yang sampai apa dah? Takwa kita tu. Keikhlasan kita korban tadi. Kalau kita dapat lembu syaroleh besar, daging banyak, kita korbankan. Aku tu ni puas hati. Lembu ku 23,000 sekok. Nampak apa tu? Nampak macam nak kembang tu. Nampak tak? Tidak lahir daripada apa dah? Takwa. Walaupun kita buat sedaya upaya kita sakat yang kita mampu, kambing sekok ya. Kambing pun boleh lepas pada syarak ya kita buat pun. Bolehlah bedak sikit kan. Tapi lahir daripada apa? Ketakwaan kita. Ia lebih bagus lagi daripada orang perbah syaroleh yang harga 23,000 tadi. Nampak tak? Sebab itulah Allah tegaskan, tuan-tuan boleh tengok di dalam muka surat 34, Allah kata lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. No? Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah. Ada sekadar kebanggaan kalau kita tak betul niat kita. Kita boleh banggalah seronok. Kan? Bercerita tu 2 minggu dulu lepas hari raya ada cerita tu. Daging ku hak ku sembelih ni support seluruh orang fikra apa nama Lubuk Sirih. Masjid buat 11 ekor pun tak cukup. Boleh sembang lah. Kan? Tapi realitinya takwa tu tak capai macam puasa pun ni. Tak capai juga. Nampak tak? Jadi benda tu benda yang kita nak kena faham pula. No? Dan satu lagi kut apa nama? Bila kita buat korban, sudah tentu kita kena pakai tenaga orang yang ramai. Saya dipahamkan di sini ada 11 ekor ramai tu kena pakai tenaga tu. Cikgu dah 11 ekor kan? 11 ekor. Mana kena pakai tenaga. Jangan sekali-kali menjadikan daging yang kita bagi kepada orang bekerja itu sebagai upah. Ada larangan. Muka surat 35. Tu hadis tu. Tak boleh. Kalau kita buat macam tu, maknanya tak terpakai juga ibadat korban kita. Mesti kita ambil yang lain daripada daging korban tu. Keluar daripada yang tu. Pada yang lain. Sebab itu kadang-kadang orang tanya kita pasal apa yang lembu harga dia sekian-sekian tapi ambil lebih pada tu. Yang lebih pada tu itulah untuk apa? Bayaran kepada petugas. Tu nak kena faham elok tu. Nak kena faham elok tu. Ya. Kaitan yang tu kita faham. Okey. Tak boleh ambil daging sebagai upah kepada orang yang bekerja korban. Tapi dari segi satu ni, adakah dia tu perkara tu berlaku kepada orang yang buat korban tu atau orang yang mengandalkan korban tu? Dari situ kita ambil upah, kita nak bagi upah daging. Maksud Ustaz Somad mana? Contohnya dari segi kita buat korban lah, saya buat korban, saya serah kepada pihak masjid. Tiba-tiba pihak masjid gunakan daging korban tu sebagai upah kepada Tanggung. yang jadi Cikgu Razak dengan Ustaz Somad tanggung. Ya. Cikgu Razak dengan Ustaz Somad tanggung. dia buat korban tu, Dia lepas lah. Sebab tu jangan ambil 800. Kalau saya tak cukup, jangan ambil 800. Ambil 850. Nampak tak? Sedekah tak ada masalah. Kita bagi daging tu bukan maknanya tak boleh bagi langsung aja ngereng. Kawan tu tak makan daging letih saja lah. Boleh bagi. Tapi bagi dalam bentuk sedekah kepada dia ataupun hadiah kepada dia. Tapi kalau cara kita bagi tu, ni nak daging banyak tu, nak duit bagi.
Nampak tak? Banyaknya lagu tu. Tu boleh lagi banyak tu, nak duit apa lagi? Tak boleh lagu tu. Itu maksud dia kita jadikan daging kurban itu sebagai upah ataupun ganti upah. Tak boleh. Kalau cara dia sukarela mari nak tolong ni, tak ada bukan naik upah, itu lain cerita. Tapi saya tak lepas, bagi saya tak lebih kena bagi juga. Sikit tak apa. Dan orang tu tolong ambil, orang yang buat kerja tu tolong ambil lah. Tak sedap malu lah. Supaya apa? Kita nak mengelak daripada syubhah. Takut-takut tak lepas. Jadi kena faham elok bab tu. Bab tu tak selesai tu. Nampak tak? Disebut sini. Wa an la u'tiyal jazzara minha. Jazzar ni mana orang yang ambil upah lah. Kalau kita ni bukan jenis ambil upah kot. Kampung, kot tempat kita ni kan. Kot tempat kita ni banyak sukarela. Kan? Dia nak ambil upah apa? Habis daging lekat di kulit habis. Mana dia bukan jazar tu. Kalau jazar ni lincin liau daging semua lekat di daging. Di kulit tak ada langsung daging. Pihak kita duk buat ni daging habis lekat di kulit. Tu bukan jazar tu. Bukan orang yang mengambil upah potong lembu tadi ni. Sebab tu kalau kita tengok tu qala nahnu nu'tihi min indina. Kami bagi kepada jazar tadi ni daripada kami sendiri, bukan daripada lembu tu, bukan daripada korban tu. Daripada mana duit poket lain. Ya. Okey. Kulit lembu. Okey. Kulit lembu, kalau takdir kata macam kita masjid ni, orang buat korban, dia serah kepada masjid, okey, kulit lembu tu bukan hak dia. Ikut masjid lah. Kalau masjid nak jual, masuk dalam masjid tu bukan hak orang buat korban tu. Kena faham elok. Faham tak? Kalau naik atas masjid, yang tak boleh tu tuan yang buat korban tadi ni dia jual. Tu maksud tak boleh jual tu. Tuan yang buat korban tu dia tak boleh ambil kulit tu jual ke orang, tak boleh. Tak boleh. Kalau dia bagi ke orang, dia bagi kat Tok Bilal, tanya, Tok Bilal kata aku nak buat apa, aku tak reti makan, dia jual. Boleh, tak ada masalah. Bahkan daging kurban tu pun, kalau orang bagi ke kita, kalau kita nak jual pun tak ada masalah. Hak kita. Yang tak boleh jual daripada orang yang buat kurban. Tu nak kena faham elok. Ni apa banji kita tadi, dia kata saya suka bagi daging. Bagilah daging kat kawan tu. Kawan tu tak ada beras. Kan? Minyak apa tak ada. Kan? Dia boleh daging 2 kilo. Hak 1 kilo lagi dia jual. Jual pasal apa? Pasal nak beli minyak dengan rempah, dengan beras tadi ni. Menang dia tu, kita kena masak tak siap. Melawak lah. Nampak tak? Boleh, tak ada masalah. Kenapa? Itu sudah hak dia. Yang tak boleh jual daripada orang yang buat korban tu kena faham elok. Macam kulit tadi ni. Kulit lagi contohnya dia bagi orang kata urusan di masjid ni, pada masjid tu kumpul kan. Jual kulit tu kan. Duit tu naik atas masjid. Kalau duit tu bagi masuk kat Cikgu Razak tak boleh lah. Duit masuk atas masjid. Guna untuk awam, tak ada masalah. Ataupun kita bagi kepada siapa-siapa kulit tu. Kan? Kita bagi ke individu mana-mana yang bukan pembuat korban tu. Bagi kat dia. Dia nak jual, tak ada masalah. Kan? Biasanya kalau cara kat belah tempat saya di sana tu, kita bagi kepada pusat-pusat tahfiz. Bahkan depa sendiri menawarkan untuk dapatkan kulit-kulit korban. Depa ambil, depa himpun, kemudian depa bagi, depa panggil pemborong kulit lembu tadi ni. Depa tu mari ambil, cepong cepong bahasa orang tua kan. Tekan kalkulator tu, berapa harga boleh bagi kepada guna untuk masalah tahfiz. Tak ada masalah. Yang tak boleh jual siapa dia? Orang yang buat korban, dia tak boleh jual bahagian korban dia. Tak boleh jual.
Kita dah lewat. Okey, ada lagi? Tak ada, depan. Berdasarkan keredaan kawan-kawan lagi rakan kongsi. Kalau cara pekat tak reda, kita pekat beripun dia tu lah sehari pun. Pekat duk tawah keliling kepala tu lah. Itu kadang-kadang kita itulah maknanya kena pekat-pekat faham lah. Kan? Tapi banyaknya tak ada masalah kot. Aku tak mau, aku boleh lagi dah. Bagi kat orang erti tak ada timbul masalah. Kalau cara pekat tak erti belaka, pekat tak mau belaka, jangan pekat tinggal situ, pekat busuk belaka. Bagilah kepada siapa-siapa. Kalau bolehnya jangan kita rugikan benda tu. Sebab benda tu dalam tu ada otak, dalam tu ada daging. Kok pipi ni pun daging banyak sebenarnya. Kan? Ni, kok pipi lembu tu daging banyak itu. Silap-silap boleh 1 kilo lebih tu. Kalau pandai proses. Di kepala tu. Tak masuk otak daging saja pun 1 kilo lebih tu. Faham tak? Boleh tak? Jadi kena minta reda dah. Hang nak tak? Hang nak pekat tak mau belaka. Okey, aku. Kan? Si tak boleh dah satu untuk kau, satu untuk aku, tak boleh dah pasal ada satu ya. Kan? Satu lagi orang suka berebut kaki. Buat korban 7 orang. Nak pergi mana lagi 3? Lepas kan nak sebutung. Aku kaki aku nak sebutung. Kau ni pun nak sebutung. Aku pun nak sebutung. 7 orang nak sebutung. Kena kerak kaki mulai lah bagi. Kena orang kata apa tu lah maknanya kena ada keredaan sesama tu. Kan? Eloknya cincang gue boleh. Itulah. Ya. Tak habislah duit 800 tu. Okay. Pengurusan tadi. Upah apa? Beli plastik lagi. Beli tikar nak lapik tu lagi. Nak tanya cikgu Razak dia buat guna. Kalau saya guna untuk tu lah. Ya. Kalau dia kata bayar untuk lembu hambak ni. Oh nak upah orang lagi dah tak boleh. Tak simple lah benda tu. Dia tak boleh punya secara tepatnya duit lembu korban tu untuk korban saja dia memang tak boleh secara tepatnya. Pengurusan sebab tu dalam ni disebut. Kecuali kalau cara okey duit ni untuk lembu. Kalau hang cara nak pakai untuk beli lain hambak aku lain tak apalah. Kan? Satu kita kira tepatlah cikgu Razak. Kalau lembu 550 bagikan 7 lah. Kan? Okey, tahun ni RM795, 5 kupang 5 duit. Contohnya kalau cara kita kira secara tepat. Okey, hak bahagian upah kira lain. Siapa yang buat kerja lepas tu minta lain pula. Bagi saya lah lebihan tu eloknya bila orang minta 850 maknanya kita bagilah 850 lebih ke kurang apa kita serah ke depa nak buat lagu mana tu lebih senang. Dan bagi saya kalau cara orang yang nak jadi pengurus kepada minta maaf juga orang yang nak menjadi pengurus kepada korban tadi ni dia kena bagi clear elok dengan orang yang nak buat korban supaya tak timbul masalah. Kalau tidak duk bunyi loceng sampai tahun pam duk bunyi lagi. Tapi memang rasanya memang macam tu dah. Memang macam tu lah kan. Kalau saya tu saya buat kambing tu, cikgu. Saya buat kambing tu.
Saya minta 1,000. 50 lagi tu haban orang buat kerja. Kambing 950. Senang saya menega. Ya. Dia buat korban. Okey, dia buat korban, okey. Dia seorang yang kan. Sekok lembu. Kata dia kaya dia buat seorang dia. Okey. Tapi dia buat daging korban tu dia buat kenduri kahwin anak dia. Adakah tercapai 1/3 tu? Sebab yang main tu kau kerabat, orang susah, orang rumah macam mana? Tak ada masalah. Tadi saya sebut dah tadi ni. Kalau dia nak taruh seorang-seorang dia, tak apa, dia sembelih unta. Besar pada kambing ni kan. Besar pada. Dia sembelih unta. Dia lapar-lapar boleh petik. Kita duduk tunggu boleh makan unta. Kita, tak boleh makan juga. Tak boleh kecoh. Tapi dia macam nak kecoh kat bawah kenduri kahwin anak dia. Itu serah ke dia. Tak ada masalah tu saya sebut tadi, wa amruhu ilallah. Urusan dia serah kepada Allah. Dan saya sebut di last kali saya sebut dah, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang paling penting sekali takwa. Soal sah atau tidak sah yang kita bicara. Korban dia jalan, tak ada masalah. Cuma tak cantik lah. Korban dia tak cantik lah. Macam cerita orang mari semayang kan, pakai kain pelekat atas pada pusat, baju pun tak pakai, dia berkepiah atas kepala. Sah tak semayang dah? Tak ada masalah. Tapi yang sebenarnya Allah kata khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu apabila kamu nak pergi ke masjid. Kena faham eloklah macam tadi juga, kan? Nabi kata apa? Kulu wa at'imu waddakhiru. Makan, beri kat orang makan dan simpan. Jadi kalau abang tadi sebut, ustaz tadi sebut, maknanya dia kata kalau orang tu dia buat kenduri kahwin, tak ada soal. Yang mari makan tu kaya ke miskin, tak ada masalah. Dalam pembagian Quran, dalam pembagian daging korban, tidak semestinya kita bagi kepada fakir miskin saja, tak bagi kepada orang kaya tak ada masalah kalau kita bagi kepada orang kaya. Bahkan sedekah pun ada Nabi SAW sebut kata boleh dibagi kepada orang kaya. Terutama sekali orang kaya yang kedekut. Tak ada masalah. Bagi saya wallahualam tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang bukan Islam bagi makan tak ada masalah. Usaha. Kadang-kadang benda tu dia jadi apa? Dakwah, tarikan. Bila kita kecil kita, depa ni ekstrim sungguh. Tak ada masalah. Wallahualam. Ada lagi? Ada? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita adalah ibadah yang betul-betul bertaqarrub kepada Allah agar kita dapat mencapai taqwa seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buku ini pihak Bushra dan Pius hadiahkan kepada tuan-tuan. Siapa yang tak dapat boleh ambil, siapa yang nak doa tak boleh lah. Satu pun tak dapat baca lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.